Assalamualaikum dan selamat tengah hari semua. So, hari ini cikgu akan terangkan dengan kamu sambungan daripada bab 3, tu bab pengangkutan, di mana kita akan lihat subtopik 3.4, tu pengangkutan dalam tumbuhan. Okey, jadi sebelum ni kita dah lihat tentang pengangkutan di dalam organisma vertebrata, dan kita juga telah melihat tentang pengangkutan di dalam manusia melibatkan sistem peredaran darah. Dan hari ini kita akan lihat tentang sistem pengangkutan di dalam tumbuhan, iaitu melibatkan proses transpirasi. Okey, apa itu transpirasi? Transpirasi ialah suatu proses kehilangan air dalam bentuk wap air dari permukaan daun ke udara secara penyejatan. Jadi ada 3 poin kat sini yang perlu kamu fokus, iaitu kehilangan air dalam bentuk wap air dari permukaan daun ke secara penyejatan. Okey. Dan daun adalah merupakan bahagian tumbuhan yang menjadi tempat berlakunya kehilangan air yang banyak melalui proses transpirasi. Jadi transpirasi ini akan berlaku di permukaan daun. Ini mari kita lihatlah dekat mana tu. Okey, ini adalah rajah yang menunjukkan transpirasi dan penyerapan air dalam tumbuhan yang melibatkan penyerapan air di akar. Okey, anak panah ni, anak panah warna merah ni adalah pergerakan air. Okey. Jadi air diserap masuk ke dalam akar, kemudian berlaku pergerakan atau penyerapan air melalui batang pokok sehingga ke permukaan daun, sehinggalah air itu diserap keluar melalui proses transpirasi. Okey. Dan ini adalah keratan rentas daun, di mana keratan rentas daun ini melibatkan bahagian epidermis. Okey, mana ada satu lapisan sel epidermis yang menyaluti dua permukaan atas dan bawah daun. Okey, iaitu epidermis atas dan juga epidermis bawah. Jadi sel epidermis merembeskan kutikel berlilin yang menyaluti permukaan luar daun. Yang ini mengurangkan kehilangan air secara transpirasi. Jadi bahagian epidermis tu tidak akan mengalami kehilangan air disebabkan oleh adanya kutikel berlilin ni. Dan kalau kita lihat, kutikel berlilin memangnya akan berada pada permukaan daun. Okey, ni ya, bahagian ni dan juga bahagian sini. Tapi bahagian atas permukaan daun didapati tidak didapati adanya liang stoma berbanding dengan di bahagian epidermis bawah terdapat stoma dan juga sel pengawal. Jadi kehilangan air akan melibatkan bahagian epidermis bawah. Okey. Jadi apakah fungsi stoma dalam transpirasi? Kita lihat ya. Kebanyakan air yang hilang semasa transpirasi dalam tumbuhan berlaku melalui liang stoma. Okey. Dan terdapat pada epidermis daun. Jadi semasa fotosintesis berlaku, okey, fotosintesis ini kita sudah lihat pada bab 2, okey, mana bab 2 ni melibatkan proses respirasi, okey, ataupun bagi tumbuhan kita melihat tentang pertukaran gas yang berlaku di dalam tumbuhan. Jadi pertukaran gas berlaku dalam tumbuhan ini melibatkan proses fotosintesis dan juga respirasi bagi tumbuhan. Jadi semasa proses pertukaran gas ni berlaku, okey, stoma tu akan terbuka pada waktu siang hari. Okey, sekiranya stoma terbuka pada waktu siang hari, dia akan menyebabkan tumbuhan akan mengalami kehilangan air secara transpirasi. Secara tidak langsung akan berlaku kehilangan air. Dan liang stoma yang akan tertutup untuk mengurangkan kehilangan air juga secara transpirasi. Jadi ini yang berlaku ya
bagi glioma terbuka dan tertutup. Sebelum ni kita sudah lihat bagaimana glioma terbuka dan bagaimana glioma tertutup. Okey, ini adalah hasil daripada tindakan osmosis yang berlaku pada sel pengawal ni. Ya. Okey, seterusnya kita lihat satu proses yang dinamakan sebagai kutasi atau pelembakan. Jadi, selain daripada kehilangan air daripada tumbuhan melalui transpirasi, air juga hilang daripada tumbuhan melalui pelembakan atau gutasi. Okey, apa itu pelembakan atau gutasi? Merupakan kehilangan air daripada tumbuhan dalam bentuk cecair melalui hydatoid yang sentiasa terbuka pada pinggir daun. Di hujung-hujung, kalau kita tengok gambar rajah ni, dia ada titisan air di hujung-hujung daun yang kita kenali sebagai hydatoid. Okey. Gutasi lazimnya berlaku pada waktu malam atau ketika kelembapan udara yang tinggi. Jadi kadar transpirasi ini banyak berlaku melalui stoma. Dan oleh sebab itu, bilangan stoma sememangnya mempengaruhi kadar transpirasi tumbuhan. Jadi makin banyak liang stoma, makin tinggilah ataupun makin cepatlah proses transpirasi itu berlaku. Okey, selain daripada liang stoma, terdapat faktor persekitaran yang mempengaruhi kadar transpirasi. Okey. Pertama adalah kelembapan udara. Ini kelembapan udara ya. Semakin tinggi kelembapan udara, semakin rendah kadar transpirasi. Okay. Sebab kalau kelembapan udara tinggi, maksudnya suhu persekitaran akan menjadi rendah. Okay, suhu menyebabkan suhu persekitaran. Okay, semakin tinggi suhu, semakin tinggi kadar transpirasi. Bagi pergerakan udara pula, semakin tinggi pergerakan udara, semakin tinggi kadar transpirasi, dan juga semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi juga kadar transpirasi. Okey, untuk faktor bagi kadar transpirasi ni, okey, kita boleh lihat nanti pada eksperimen 3.2 yang akan kita lakukan semasa di sekolah nanti. Jadi semua boleh ready untuk melakukan eksperimen ni nanti. Okey, seterusnya kita lihat struktur dan fungsi komponen dalam bekas vaskular pada tumbuhan. Okey. Apa tu bekas vaskular? Nanti kita akan lihat ya. Okey, transpirasi juga merupakan pengangkutan air dan garam mineral dalam tumbuhan, dan juga semasa transpirasi, air dan garam mineral terus meresap ke dalam tumbuhan melalui akar ke batang dan daun. Okey, melalui transpirasi lah air boleh diangkut daripada akar ke seluruh bahagian tumbuhan sehingga ke daun. Okey, ini adalah gambar rajah bagi sistem pengangkutan tumbuhan berbunga dan taburan bekas vaskular dalam daun, batang dan juga akar. Okey. Di dalam bekas vaskular terdapatnya phloem dan juga xylem. Okey, ini adalah struktur bagi sistem pengangkutan dalam tumbuhan berbunga ya. Kalau tumbuhan Kalau tumbuhan berbunga, dia ada dua, satu cotyledon, satu monocotyledon. Jadi kedudukan bagi phloem dan xylem adalah berbeza bagi cotyledon, monocotyledon dan juga dicotyledon. Okey, jadi kalau kita lihat pernyataan di sini, kamu boleh lihat dia ada menyatakan bahawa xylem fungsi dia adalah untuk mengangkut air dan garam mineral terlarut dari akar ke daun melalui batang bagi menjalankan fotosintesis dan untuk menggantikan kehilangan air semasa transpirasi. Bagi phloem pula, jadi xylem ya, kemudian kita lihat phloem berfungsi mengangkut sukrosa yang terhasil di dalam daun semasa fotosintesis ke bahagian lain tumbuhan. Sukrosa ni ataupun selalu kita akan sebut sebagai makanan yang dihasilkan semasa proses fotosintesis ke bahagian lain tumbuhan untuk disimpan lah. Okey, jadi kalau kamu lihat di bekas vaskular di akar, okey,
kedudukan dia phloem dan xylem. Kalau kamu tengok, kedudukan phloem adalah di bahagian dalam, xylem di bahagian dalam, phloem di bahagian luar sikit lah. Okey. Kalau bagi di bahagian rentas batang pula, okey, di bahagian dalam ni adalah xylem, dan di bahagian luarnya adalah phloem. Ini bahagian daun pula ya. Okey, bahagian daun pun samalah. Sini xylem dan sini pula phloem. Ini kedudukan dia. Kalau kita lihat, xylem di bahagian tengah, phloem di bahagian tepi dia. Okey. So, xylem dan phloem. Okey, dia sistem pengangkutan dalam tumbuhan berbunga. Jadi, daripada dua tisu pengangkut iaitu xylem dan phloem ditemukan dalam satu kumpulan yang dikenali sebagai berkas vaskular. Okey, itulah berkas vaskular. Okey, itu sahaja untuk subtopik 3.4. Seterusnya telah selesai subtopik ni. Kamu boleh lihat pada muka surat 112 untuk kamu buat formative practice 3.4 dalam buku latihan, serta selepas selesai kamu boleh turn in di Google Classroom. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Jumpa lagi di subtopik yang seterusnya. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.